Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Qala asy-syaikhu asy-syarih Muhammad Asy-Syirбini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain. Di sini ya, Muhammad. Wa Muhammadun alamun ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Manqulun min ismi maf'ulin. Manqulun min ismi maf'ulin. Min ismi maf'uli al-fi'li al-mudha'afi. Summiya bihi biilhamin min Allah ta'ala. Li'annahu يكثر حمد الخلق له بكثرة خصاله الحميدة كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك. فقال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق بعلمه. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فكل رسول نبي ولا عكس. وعلى آله وهم على الأصح مؤمن بني هاشم وبني المطلب. وقيل كل مؤمن تقي وقيل أمته. وقيل أمته. Okey, jadi di sini bahas tentang Muhammad ni, Muhammad. Kenapa disyarahkan Muhammad ni? Kerana disebut oleh Asy-Syaikh Al-Musannif Asy-Syaikh Abi Syuja' dalam matan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu Muhammad situ. Maka Muhammad di sini disyarahkan oleh Asy-Syaikh Asy-Syirbi. Muhammad alamun ala nabiyyina. Dia adalah merupakan alam. Alam. Baca alam. Alamun. Kalau baca ilmun, itu makna ilmu. Alamun itu maknanya nama khas. Nama khas. Kalau nama orang, nama orang, maka itu adalah nama khas. Nama khas. Jadi dia adalah nama orang. Nama khas ni dia ada beberapa lah. Antaranya ialah nama orang. Itu dalam bahasa Melayu. Jadi alam ni maknanya yang nama, yang dah jadi nama. Yang dah dari nama kepada seseorang ataupun sesuatu lah. Jadi inilah merupakan nama ke atas Nabi kita. Atas Nabi kita. Nabi kita mudhafun ilaih. Ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Nabi itu macam milik kita. Seolah-olah dia. Itu Nabi dikhususkan untuk kita. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini asal daripada perkataan naba'ah. Naba'ah makna khabar. Khabar. Jadi atas wazan fa'ilun. Jadi nabi'un. Nabi'un. Dengan makna isim fa'il. Isim fa'il. Iaitu apa ni, nabi'un. Iaitu yang memberi perkhabaran. Mukhbirun. Yang memberitahu. Maknanya yang memberitahu. Jadi naba'an maknanya naba'un. Maknanya berita. Khabar. Jadi mukhbir. Jadi dia buat apa dengan berita itu? Dia amba. Jadi mumbi'un.
Jadi sini panggil nabiun dengan makna mukhbirun, dengan makna nabiun dengan makna memberitahu, memberi perkhabaran, memberi perkhabaran. Bukan makna dengan isim maf'ul ni, makna dengan isim fa'il. Alamun ala nabiyina, atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manqulun min ismi maf'ulil fi'lil mudha'af. Dan yang mangkul tu bukan cerita Nabi tu, yang mangkul cerita Muhammad. Muhammad itu dipanggil alamun mangkul. Alam ada dua. So, asalnya satu alam apa nama ni. Jadi alam mangkul satu. Yang satu lagi alam dipanggil murtaja. Murtaja. Murtaja ni mana apa yang jadi nama tu daripada asal. Jadi mangkul ni maknanya asal dia digunakan dengan makna yang lain dahulu, kemudian dijadikan nama seseorang. Jadi ada nama tu dia bukan asal daripada jadi bukan berasal daripada fa'il ke, bukan berasal daripada sifat ke. Digunakan terus dengan makna nama. Contohnya macam soal. Jadi soal itu tak ada digunakan dengan makna untuk apa nama ni kata sifat ke, tak digunakan. Digunakan terus nama orang. Itu juga dengan nama Umar. Umar. Jadi Umar itu dipanggil isim murtaja. Murtaja. Jadi perbahasan kita dulu tentang Allah. Dia dengan isim murtaja. Maknanya bukan daripada al-ilah ditambah dengan alif lam. Itu atas khilaf yang dibincangkan dahulu. Kalau dia itu daripada ilahun ditambah alif lam, maka dia dipanggil isim mangkul. Nama itu mangkul daripada al-ilah. Baik. Jadi nama Nabi Muhammad ini dia adalah isim mangkul. Mangkul. Mangkul daripada mana? Min ismi maf'uli. Daripada isim maf'ul. Isim maf'ul daripada hamidah. Daripada isim maf'ul daripada hammadah. Bukan hamidah. Hammadah 4 huruf. Hammadah. Ismu maf'ulil fi'lil mudha'af. Daripada apa nama ni? Al-fi'lu al-mudha'af. Fi'il mudha'af maknanya fi'il yang ada berulang huruf yang sama. Sini apa dia? Huruf ain. Fa'ala tu. Jadi hammada. Huruf ain. Huruf ain fa'il itu berulang. Maknanya ada dua di situ. Hammada. Yuhammidu. Hammada yuhammidu. Muhammidun. Muhammadun. Muhammadun. Jadi dia adalah isim maf'ul. Itu cara buat isim maf'ul yang 4 huruf lah. Jadi isim maf'ul kalau daripada 3 huruf itu atas wazan maf'ulun. Kalau yang 4 huruf dan seterusnya ikut kaedah dia lah. Ikut kaedah dia. Apa nama ni? Dijadikan fa'il mudhari'. Kemudian tukar huruf mudhari' jadi huruf ni. Untuk jadi dia isim maf'ul, maka baris sebelum dia baris apa nama ni huruf sebelum akhir itu di baris atas. Nak jadikan dia isim maf'ul, huruf yang kedua sebelum akhir itu, huruf sebelum akhir itu di baris bawah. Jadi sini Muhammad kita panggil isim maf'ul. Makna dia Muhammadun. Hammadah maknanya yang sangat terpuji. Yang sangat. Muhammadah maknanya memuji. Hamidah puji. Hammadah yang memuji-muji. Maknanya sangat-sangat memuji. Jadi Muhammad yang sangat-sangat dipuji. Itu dia. Kalau daripada hamidah dia akan jadi mahmudun. Mahmudun isim maf'ul. Tawazan nama ni maf'ulun. Yang Mahmudun yang dipuji. Muhammadun yang dipuji-puji-puji. Itu dia. Makna dia lebih kuat. Kerana dia mudha'af. Mudha'af. Huruf mim dia diganda. Dengan makna takdir. Ada lebih. Lebih maknanya dipuji-puji dia. Begitu. Itu makna dia. Jadi itu dikatakan Muhammad ni lebih ablaq. Lebih balik. Lebih apa namanya balik tu maknanya lebih tinggi. Dia punya balaghah ni, makna dia itu lebih kuat. Dari segi dipuji, yang terpuji. Dengan makna Mahmud pun yang terpuji juga. Muhammad pun yang terpuji. Dalam bahasa Melayu setakat itu sajalah. Terpuji, dua terpuji. Tapi dalam bahasa Arab, makna Muhammad itu terpuji lebih lagi. Kerana asalnya daripada mudha'af, daripada 4 huruf. Bukan daripada 3 huruf. Jadi sangat-sangat terpuji. Summiya bihi, dinamakan dengannya itu, jadi dengan nama Muhammad itu,
bi ilhamin min Allah Taala, dengan ilham daripada Allah Taala kepada siapa ni, kepada datuknya, kepada datuknya Abdul Muttalib. Dengan ilham, ada setengah kata dengan mimpi ya. Jadi dengan ilham maknanya mimpi pun sebahagian pada maknanya asalnya daripada mimpi, kemudian mengilhamkan untuk bernama pun boleh itulah. Jadi di sini kata dengan ilham daripada Allah Taala, bi annahu yakturu, bahawa yang dikehendaki dengannya, dengan Muhammad itu, dengan beri nama Muhammad itu, yakturu hamdu al-khalqi lahu, dengan banyak memuji oleh al-khalqu, maknanya makhluk. Itu masdar dengan makna isim maf'ul. Al-khalqu asalnya masdar tapi banyak digunakan untuk makhluk. Al-khalqu bermakna makhluk. Bi annahu yakthuru hamdul khalqi lahu. Itulah yang banyak oleh puji segala makhluk baginya. Banyak makhluk puji dia. Puji pasal apa? Likathrati khusalihi alhamidati. Kerana banyaknya sifat-sifatnya yang terpuji. Sifat-sifat baik dia banyak sangat. Jadi ramailah orang yang memujinya. Orangnya smart, handsome. Cakapnya elok saja. Sebutannya jelas. Gitu. Apa nama ni, suka tolong orang. Menghormati orang tua. Jadi banyak sangat sifat dia yang baik itu, banyak sangat. Maka oleh kerana itu, banyaklah orang yang memujinya. Ada yang memuji rupa parasnya, ada orang yang memuji perbuatannya, ada orang yang memuji sifat-sifatnya yang tertentu. Lebih banyaklah pujian itu. Dipanggil Muhammad, yang sangat dipuji, yang sangat dipuji. Kama ruwiya fi siyari, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah. Siyar ni jamak dia, kitab-kitab sirah. Sirah maknanya sejarah Nabi SAW. Annahu qila li jaddihi, bahawa sebenarnya ni annahu ni dhamir sya'ni, dhamir sya'ni ini satu dhamir yang tak ada balik ni, tak ada balik pada yang mana-mana. Annahu, sesungguhnya, ataupun dipanggil dhamir al-qissah, tak balik kepada spesifik, kepada isim yang tertentu, tapi maknanya balik pada cerita, cerita yang sebelum. Yang dikehendaki annahu, bahawa sebenarnya ni dia, bahawa sebenarnya, bahawa kisah apa nama ni dinamakan dengan ilham tadi, macam mana ceritanya? Annahu qila li jaddihi, dikatakan kepada datuknya. Jaddihi qila. Jadi ni mabniyun lil majhul atau mabniyun lil maf'ul dalam kita. Mabniyun lil majhul. Qila. Maksudnya qala. Jadi qila dikatakan. Dikatakan. Qila dengan tidak disebut siapa. Dikatakan li jaddihi, bagi datuknya Abdul Muttalib. Datuk dia. Nama Nabi Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ibn Hashim. Ibn Abdul Manaf ibn Qusay. Ibn Kilab. Baik. Waqad sammahu. Okey. Jadi dia kata ana qila li jaddihi tanya. Apa nama ni? Tanya itu kemudian ni pertengahan ni dipanggil jumlah muqtaridah. Jumlah yang melintang tengah jalan. Maknanya kalau kita ni kita buat sempang sikit. Bahasa Melayu sempang sini. Nak cerita tentang apa ni? Cerita tentang kisahnya ialah pada ketika bila apa nama ni? Ketika bila waqad sammahu, dan sesungguhnya telah menamakan oleh Abdul Muttalib itu akan Nabi Muhammad itu dengan Muhammad fi sabi'i wiladatihi, pada hari yang ketujuh daripada kelahirannya. Pasal apa yang apa nama ni al-jad, datuk ni yang beri nama itu, limauti abihi qablaha, kerana telah pun wafat bapanya, yakni bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla al-wiladah, sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ikut riwayat ni ialah apa nama ni, ketika 2 bulan dalam kandungan, maka bapa ni telah pun meninggal. Jadi begitu. Jadi dia bagi nama itu pada bila?
pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh dia baru bagi nama, dia kata nama Muhammad. Kemudian itulah baru dikatakan qila, maka dikatakan pada Abdul Muttalib bila dia menamakan anak dia pada hari ketujuh itu, baru ada soalan. Lima samaita. Lima samaita. Kenapa kau engkau menamakan? Jadi pertengah ayat tu apa dia tu cerita untuk menerangkanlah pasal apa ditanya tu, bila ditanya tu. Qila. Bukanlah tiba-tiba je tanya, bukan. Tanya tu ialah sempena pada hari ketujuh itu dia namakan Muhammad. Kemudian pasal apa? Maka dia jawab tu lah. Kenapa yang datuk ni bagi nama, tidak ayah ni bagi nama? Kerana ayahnya telah pun meninggal ketika dia di dalam kandungan. Maka ditanya Abdul Muttalib. Lima, baca dia lima, yang baca lam baca lam maknanya tidak lah, tidak. Tapi bila kan baca lam tak boleh baca dari sini kerana lam itu dia khusus selepas dia adalah fa'il mudhari'. Tak boleh lam lepas itu fa'il madhi samaita. Jadi kena baca macam mana? Lima, lima. Asal dia ada alif, lima, ada ma dengan li. Kenapa dia akan jadi kenapa? Lima ada lima. Ini pendek. Lima, Jadi tak ada alif di situ kerana dia digabungkan dengan huruf jar. Setengah apa nama ni mentaklilkan begitulah. Seperti amma yatasaalun, amma an dengan ma, an dengan ma. Patut ma tu ada alif lah. Tapi dia ada huruf jar, maka hilangkan huruf jar untuk diringankan dia. Ini pun samalah lima. Itu juga dengan bima, dibuang huruf alif. Ini lima samaita, kenapa engkau samaita menamakan ibnaka anak engkau Muhammadan. Muhammadan jadi badal. Kenapa engkau namakan anak engkau Muhammad? Walaysa min asma'i abaika wala qaumika. Sedangkan Muhammad itu bukanlah nama-nama kepada datuk nenek engkau, keturunan engkau, nenek moyang tak ada yang nama begitu Dan bukan nama keturunan engkau, bukan nama kaum engkau. Jadi kebanyakan nama itu berulang, nama datuk, nama nenek yang hebat-hebat, maka nama cucu pun diberi nama sama seperti datuk dan apa namanya datuk dan moyang yang hebat-hebat. Jadi kebanyakan nama orang Arab ni nama dia ganas sikit. So, nama dia kilab. Kilab tu maknanya anjing. Ada yang namanya murrah, maknanya pahit. Jadi banyak lagi nama-nama yang macam Abbas, maknanya yang sangat masam muka. Kenapa nama yang sebegitu? Maka ditanya orang Arab, Arab kata, riwayat ni lah. Dia kata kami memberikan nama kami, nama anak-anak kami untuk musuh kami. Kami bagi nama anak kami untuk musuh kami. Maknanya kalau nama anak dia Abbas, maknanya apa? Bukan masam itu masam pada ayah dia, bukan. Sangat masam ketika berperang. Orang Arab ni dia suka berperang. Berperang saja memanjang. Itu sampai Nabi Muhammad SAW menyatukan orang Arab. Di Arab ni suka berperang ni. Jadi kalau kabilah ni nak berperang, kabilah ni, kau nak lawan Abbas. Maka bila kau lawan kabilah ni, di dalamnya ada Abbas, orang yang sangat masam. Ada murrah, orang yang pahit. Begitu itu maknanya dia. Ada anjing, ada asad. ada apa nama, ada singa. Jadi menggerunkan musuh. Dengan nama itu pun menggerunkan pihak musuh. Tapi apa nama ni Abdul Muttalib ni tak bagi nama anak dia, tak bagi nama cucu dia seperti adat orang Arab. Tidak seperti keturunan dia, tak bagi nama Qusay, walaupun Qusay itu terkenal. Tidak bagi nama Fihir, tidak juga. Jadi maknanya walaupun orang yang terkenal itu, tetapi Abdul Muttalib tidak beri nama keturunan dia. Dan juga nama yang tidak biasa dipakai oleh orang Arab. Kenapa begitu? Dia tak ada orang yang nama Muhammad. Tak ada lagi. Orang Arab tak ada lagi nama Muhammad. Itu maknanya diilhamkan. Jadi diilham. Walaupun dari segi penggunaan bahasa boleh saja Muhammad. Itu maknanya yang dipuji boleh. Tetapi
Tak ada orang yang bagi nama. Maka diilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk diberi nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Muhammad. Maka kata dia faqala, yakni faqala Abdul Muttalib, rajautu aku berharap, rajautu bahawa aku berharap ayyuhmada fis sama'i wal ard, bahawa dia akan yuhmada, dia maknanya naib Nabi Muhammad lah, ayyuhmada, yakni apa nama ni, hafidi hadza, itu cucu saya ini, ayyuhmada, bahawa dia dipuji di langit dan juga di bumi. Jadi dipuji di langit makna di sisi Tuhan. Itu. Dia pun beriman pada Allah Ta'ala juga. Tetapi syirik itu ahli syirik. Tapi kita kira dia zaman ahli patrah. Baik. Kemudian yang di bumi maknanya makhluk. Maknanya manusia. Dipuji yang di langit dan dipuji di bumi. Itu jawab Abdul Muttalib. Apa tu situ? Rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi. Kemudian diterangkan oleh Syekh Asy-Syibini rahimahullah taala, waqad haqqaqa Allah taala raja'ahu. Maka Allah Taala telah pun merealisasikan haqqaqa tahqiq. Maknanya realisasi maknanya menjadikan nyata lah, menjadi nyata, telah menjadikan ianya harapan itu menjadi nyata, telah menjadikan ia sebagai nyata oleh Allah Taala, raja'ahu. Allah Ta'ala telah merealisasikan waja'ahu, harapan tadi. Allah Ta'ala telah memakbulkan harapan dia tadi. Kama sabaqa fi ilmihi, sebagaimana yang telah terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi ilmu Allah Ta'ala ni bertakluk, takluk apa panggil nama ni, takluk apa panggil, takluk dia ada takluk suluhi, dan dia ada takluk jadi ini takluk tanjizi, takluk suluhi, takluk tanjizi. Bagi ilmu itu takluk apa? Tanjizi, tanjizi qadim. Maknanya ilmu ni mencakupi ilmu Allah Ta'ala. Maknanya ilmu ni dia dahulu daripada semua sekali. Maknanya ilmu di sisi ilmu Allah Ta'ala, buat tak buat tu takluk dengan kudrat dan iradah. Kudrat dengan iradah. Tapi dari segi ilmu itu terdahulu. Allah Ta'ala telah mengetahui iradahnya. Allah Ta'ala telah mengetahui kudratnya. Gitu. Jadi dia itu membuat Nabi Muhammad SAW diberi nama itu kehendak Allah Ta'ala, beri ilham. Itu kehendak. Dan Nabi Muhammad itu terkenal, itu kehendak Allah Ta'ala. Jadi terkenal. Sampai zaman kita pun terkenal Nabi Muhammad SAW. Di azan di setiap masjid. Di setiap menara, di setiap mikrofon itu disebut nama Nabi Muhammad SAW. Itu menjadikan dia sangat terkenal. Nabi Muhammad SAW. Kama sabaqa fi ilmihi, itulah di dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah tahu. Kita ni ilmu macam mana? Ilmu kita ni selepas belajar, baru tahu. Asalnya tak tahu bila dilahirkan oleh ibu, maka tak ada yang tiba-tiba tahu semua sekali. Tak ada. Jadi ilmu kita itu didapati dengan belajar dan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti Nabi Isa itu dia boleh bercakap. Ketika lahir, terus bercakap. Inni Abdullah atani al-kitab. Tu. Allah Ta'ala ilmu macam mana? Ilmu dia ilmu yang qadim. Ilmu dia. Jadi kita katakanlah kita ada cucu cicit. Cicit sampai cicit. Ataupun lebih pada cicit lagi. Cuit semua sekali tu. Kita tak tahu lagi. Tapi di sisi Allah Ta'ala dah tahu. Itu makna ilmu dia dah tahu. Kita nak buat baik, nak buat jahat. Memang Allah Ta'ala bagi pilihan. Tapi dari segi ilmu ni, dia dah tahu kita pilih yang mana. Dia dah tahu. Bukan dia tunggu kita, kau pilih yang mana. Kau nak puasa ke tak puasa. Dia bukan tunggu kita. Allah Ta'ala telah tahu. Memang dia bagi pilihan bagi kita. Dia bagi pilihan. Tetapi kita pilih apa? Dia telah tahu. Bukan dia paksa kita pilih itu. Dia itu maknanya, di segi ilmunya, dia telah tahu. Dan pilihan kita itu dia
apa nama ni, direstui lah dengan kehendak dia, dia bagi lah. Nak buat baik boleh, nak buat jahat pun boleh. Nah, itu perbahasan usuluddin lah. Jadi di sini yang dia masukkan sikit lah perbahasan usuluddin, iaitu kama sabaqa fi ilmihi, sebagaimana di dalam ilmu ni. Allah Ta'ala telah tahu kehendak dia dan jadi nyata itu bila. Itu maknanya nyata itu dengan kudratnya. Dia nak buat janji hadis dah berlaku pada masa ni. Itu ta'alluq sifatnya qadim. Ta'alluq ni itu maknanya kepada yang baru berlaku itu dipanggil ta'alluq. Ta'alluq itu bukan sifat. Ini bersangkut paut dengan sifat itu. Sifat itu sendiri qadim. Baik. Wa ala alihi, dan ke atas keluarga. Ini wasalakan ada keluarga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Dia tak syarat al-ummi. Al-ummi. Al-nabi al-ummi. Atas nabi. Nabi macam mana? Nanti dia cerita nabi. Nabi dah cerita tadi tak? Belum. Nanti dia cerita nabi. An-nabi, kita pergi cerita nabi dulu. Nabi. Wan nabiyyu, dan nabi itu insanun. Ini kendaki dengan nabi ialah manusia. Insanun. Jadi itu satu pendapat lah. Jadi jin tak ada yang jadi nabi. Tak ada yang jadi rasul di kalangan jin. Itu yang kata ada. Yang jin ni dia ada apa? Dia ada nadir. Dia ada nadir, pemberi peringatan saja. Tak ada rasul di kalangan jin. Jadi ini dia ambil nabi, maka nabi itu ialah insan, manusia. Uhiya ilaihi bi syar'i. Diwahyukan kepadanya dengan syarak. Diwahyukan kepadanya dengan syariat, dengan syariat. Walam yu'mar tablighihi, dan tidak diperintahkan kepada nabi tadi menyampaikan. Jadi maknanya dia dapat wahyu, dia dapat syariat untuk diri dia, dapat syariat untuk diri dia. Fakullu rasulin nabiyyun. Maka setiap rasul adalah nabi, wala aksa, dan tidak ada yang terbalik. Maknanya yang nabi tidak semestinya rasul, yang rasul mestilah nabi. Jadi tak bagi takrif pada rasul di sini. Maknanya rasul macam mana boleh? Iaitu insanun uhiya ilaihi bi syar'i wa yu'mar bi tablighihi. Dan dia dapat syariat, kemudian diperintahkan itu supaya menyampaikan syariatnya, itu dipanggil rasul. Wa illam yu'mar bi tablighihi, maka nabiyyun, maka dia adalah nabi. Jadi kenapa tak sebut Rasul Muhammad? Kenapa disebut Nabi Muhammad? Kalau Sayyidina Muhammad ini nabi, tak sebut Muhammad ini rasul. Ini kerana para ulama menyatakan manakah yang lebih afdal antara nabi dengan rasul, an-nubuwah wa risalah, ada perbahasan lah. Maka kata para ulama, nabi itu lebih tinggi darjatnya daripada rasul. Dari segi mana? Dari segi kerana setiap nabi itu menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, menerima syariat daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang rasul itu masalahnya ialah dia menyampaikan kepada manusia, bertakluk sangkut paut dia dengan manusia. Kesan nabi ini dia bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu nabi itu kedudukannya tinggi. Walaupun begitu setiap rasul adalah merupakan nabi. Jangan begitu pula. Kerana setiap rasul taklah dia seorang nabi. Jadi dari segi ar-risalah dengan nubuwah, maka hubungan dengan Allah Ta'ala adalah lebih utama. Maka kita sebut Nabi Muhammad. Kita sebut Nabi Muhammad. Banyak sebut Nabi. Kerana itu pangkat yang lebih tinggi. Pangkat yang lebih tinggi. Yang kalau kita ada datuk, ada Tan Sri, ada Tun, maka kita sebut Tun. Tak sebutlah pangkat lain. Itu yang lebih tinggi. Itu dia. Kalau ada datuk dengan Tan Sri lah yang tinggi. Maka tak sebutlah datuk, sebut Tan Sri. Itu dah lebih kurang maknanya. Nabi. Itu kerana disebut Nabi. Wala aksa. Al-ummi. Al-ummi ni dia perbahasan ni panjang macam mana, ramai orang ingat. Al-ummi, al-ummi, ada ya itu di atas, apa namanya? Ada sabdu, ada syaddah di atas huruf ya. Ada syaddah atas huruf ya. Kalau tak ada syaddah itu ummi, itu makna ibu saya. Al-ummi di sini yang dikehendaki ialah
man la yaqra wa la yaktub. Orang yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Jadi itu istilah Quran, Nabiul Ummi. Itu apa nama ni, Nabi yang ummi. Jadi ramai orang dia kata malu lah nak sebut Nabi yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Itu gelaran itu al-ummi yang tak tahu membaca, tak tahu menulis itu apa nama ni diketahui oleh ulama-ulama daripada dulu lagi. Ulama tafsir apabila sebut an-nabi al-ummi, makna al-ummi man la yaktub, man la yaqra wa la yaktub. Orang yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Maknanya buta huruf. Ya? Kalau ayat dia lah buta huruf. Tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Jadi dia rasa nak bagi gelaran pada Nabi SAW, dia rasa menghina Nabi SAW. Jangan kata begitu kerana Allah Ta'ala menyebutkan dia ummi. Dan dia adalah satu kemuliaan kepada Nabi SAW walaupun dia adalah merupakan sifat yang tidak baik pada kita. Kepada Nabi, dia adalah baik. Apa makna Nabi ummi yang tidak tahu membaca dan menulis? Dia tak tahu membaca dan menulis saja, tapi dia orangnya sangat alim. Orangnya sangat hebat ilmunya kerana ilmunya ilmu wahyu daripada Allah Ta'ala. Dia bukan hanya bercakap tentang dunia, boleh juga ilmunya tentang akhirat. Ilmunya melampau daripada dia melampaui dunia sampai ke akhirat. Jadi semua perbuatan manusia sampai negeri syurga dan neraka semua dia tahu. Apa yang akan jadi nanti selepas ni tanda-tanda nak pergi pada kiamat semua dia tahu. Apa yang akan jadi pada akhir zaman, bangunan akan jadi tinggi semua dia tahu. Walaupun dia tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Jadi tak tahu membaca dan tak tahu menulis bukan bererti jahil. Dia orang takut kata tak tahu membaca dan tak tahu menulis sama dengan jahil. Nabi ni dia tak tahu membaca dan menulis tapi dia bukan jahil. Dia bukan jahil. Bukan jahil. Jadi dia satu kemuliaan. Macam mana dia boleh dapat ilmu yang banyak seperti itu? Kalau dia tidak tahu membaca. Kalau Nabi tahu membaca dan menulis, nanti orang kata ilmu dia itu kerana dia baca kitab-kitab Rum, baca kitab-kitab Yunan, ambil pengalaman daripada tamadun-tamadun lain. Tapi Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa ilmu itu daripada Allah Ta'ala. Itu. Jadi kata Nabi ni An-Nabiul Ummi adalah satu kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Walaupun dia tak tahu membaca dan menulis, tetapi ilmunya mengatasi semua manusia. Dia tahu awal dunia sampai ke negeri akhirat semuanya dia tahu. Hujung-hujung akhir zaman tu apa yang berlaku dia tahu. Ramalan orang nak ramalan Nabi ni ramalan yang betul. Betul. Itu dia. Walaupun dia tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Itu makna al-ummi. Jangan terpengaruh dengan orang yang kata ni tak boleh bagi nama-nama al-ummi. Allah Ta'ala yang bagi. Jadi oleh kerana itu kita kena bagi penerangan yang betul lah. Jangan difaham salah pula. Bukan makna al-ummi makna orang yang jahil, bukan. Makna orang ummi tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Sifat tak tahu membaca dan tak tahu menulis pada umat ni, maka dia akan menyebabkan jahil. Pada Nabi tidak. Dia datang dengan wahyu. Itu an-nabi al-ummi. Kemudian berselawat wa ala alihi wa hum ala al-qasah. Berselawat juga ke atas keluarga Nabi, keluarga Nabi. Ala alihi ala al-qasah. Mengikut pendapat yang lebih sahih. Lawan asah adalah sahih. Okey. Mu'minu Bani Hashim wa Bani Muttalib. Mu'minu asalnya mu'minun tapi jadi mudhaf di sini, dia jadi mudhaf maka dibuang huruf nun. Jamak muzakkar salim bila menjadi mudhaf ataupun musanna juga bila menjadi mudhaf maka dibuang huruf nun. Mu'minu Bani Hashim, Bani mudhafun ilaih. Iaitu orang-orang mukmin di kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu makna keluarga Nabi. Tapi ini dari segi apa tu? Itu dari segi pembahagian zakat. Dari segi pembahagian zakat, maka yang dikatakan keluarga Nabi ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka Bani Hashim dan Bani Muttalib ini mereka tidak boleh terima zakat. Tak boleh terima zakat.
Kerana dia adalah merupakan keluarga Nabi. Nabi larang terima zakat. Hmm. Tapi orang yang nama keluarga Nabi yang mutaakhir ni macam mana pula kata ulama-ulama Asy-Syafi'iyah yang mutaakhirin boleh terima zakat. Kerana sebelum itu ada bahagian dalam Baitul Mal untuk keluarga Nabi. Pada zaman sekarang ni dah tak ada dah. Khas untuk keluarga Nabi. Maka orang yang nama Said ni, banyakkan Said kat tempat kita. Tengah tempat panggil Syarif. Dia panggil Said ni dia tak nak terima lah. Kalau di Terengganu ni ada keturunan Said ni banyak di mana? Di cabang 3 banyaknya. Itu dia dipanggil satu masjid, Masjid Tukku. Tukku Palut. Jadi di situ ramai keturunan Said. Ada juga yang miskin sama sekali. Bila dia nak bagi zakat, maka mereka tak mahu terima. Mereka kata ini adalah keluarga Rasulullah SAW, kami tak mahu terima. Tapi dari segi hukumnya, mazhab Syafi'i kata boleh terima. Sekarang ni dah boleh terima. Kerana tak ada bahagian khusus. Tapi oleh kerana mereka tu tak nak terima zakat, tak apa. Tak wajib terima zakat. Keluarkan zakat tu wajib. Menerima zakat tu tak wajib. Tak wajib. Jadi dia tak nak, kerana nak jaga tu lah. Tak apalah. Tak apa. Tapi kalau terima pun tak apa. Boleh terima pada mutaakhir. Itu dari segi zakat. Jadi wa ala alihi di sini bukan, kata para ulama, bukan maknanya nak zakat di sini. Dia maknanya berdoa. Berdoa. Maknanya Allah Ta'ala berselawat. Berselawat ke atas Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Waqila, yang kata qila, dan apa namanya, ada juga pendapat menyatakan kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa maka dia adalah keluarga Nabi. Jadi kalau begitu, kalau kita bertakwa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk dalam doa orang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wa ala alihi itu maknanya setiap kita pun masuk. Itu dalam doa. Itu masyhurnya ialah kullu mu'minin taqiyyin. Wa qila, dan kata qila satu lagi, ummatuhu. Semua umat dia. Sama ada yang bertakwa atau tidak bertakwa. Asal umat Nabi Muhammad SAW, maknanya orang Islam lah. Orang kafir tidaklah. Orang Islam semua sekali termasuk dia kira keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi ta'rif itu apa nama ni, menguntungkan kita lah. Menguntungkan kita lah. Jadi kita masuk sekurang-kurangnya yang inilah kullu mu'minin taqiyyin. Dari segi zakat, keluarga Nabi ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dari segi apa ni nama ni, dari segi doa, maka setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak lagi lah perbahasan keluarga itu, termasuk juga isteri dia. Disebut juga dalam syawat itu wa azwajihi, dan isteri-isteri dia, termasuk isteri Rasulullah ummahatul mukminin, termasuk di dalam al-al, dalam keluarga. Jadi dalam doa dia panggil ala alihi ummatuhu wa ikhtarahu jam'un minal muhaqqiqin. Jadi umat tu dipilih oleh muhaqqiqin itu, maknanya semua orang Islam. Tapi dalam Al-Bajuri maknanya setakat pada dekat mana dalam doa, maka maksudnya ialah kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia pun dikira sebagai keluarga Nabi. Mudah-mudahan kita pun dikira sebagai keluarga Nabi dengan syarat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak panggil umum lagi, umat itu maknanya semua orang Islam, maka kita adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksudkan apabila kita berselawat itu, berdoa itu. Selawat itu dengan makna puji satu, dengan makna doa pun satu juga. Oleh kerana itu bila berselawat dalam kunut itu ada boleh kita kata amin, boleh boleh baca amin. Makna berdoa. Makna doa ni, makna doa ni. Okey. Jadi sampai situ dulu. Wal muttalibu mufta'ilun min muttala'. Ini kita sambung. Allahumma anfa'na bil ilmi وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.